أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Dan hadirin hadirat jemaah, utamanya daripada surah An-Nur pada putri. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan ini dapat kita menyambung kembali dalam kitab sirah, fiqh sirah Muhammad Said Ramadan Buti Al-Buti. InsyaAllah pada kesempatan ini kita masuk dalam surat 478, yang berkaitan tentang i'tibar dan juga pengajaran daripada Ghazwah Bani Quraizah, peperangan dengan Bani Quraizah. Jadi kita ambil maklum bahawa peperangan Bani Quraizah ini setelah seusai daripada kemenangan umat Islam di dalam perang Khandaq. Pada awalnya Bani Quraizah ini merupakan sekutu tentera Islam kerana dia berada pada selatan daripada bandar kota Madinah. Penyerangan tentera Ahzab ni berlaku pada selatan, pada utara Jadi perkampungan Bani Quraizah ni berada di selatan kota Madinah, manakala penyerangan daripada Ahzab ataupun kafir Quraisy bersama dengan pasukan-pasukan bersekutunya, ia menyerang daripada utara Madinah. Maka di sana Nabi dan para sahabat membina parit yang dikenali sebagai Khandaq. Setelah berlakunya lebih kurang dalam 27 hari pengempungan daripada Quraisy, maka mereka sebenarnya tidak ada persiapan awal dan mereka pun tidak menjangka berlaku peperangan secara pengempungan. Maka mereka tidak ada persiapan, yakni dari sudut bekalan, dari sudut pengalaman. Akhirnya mereka merasa boring, mereka merasa tertekan. Kebetulan juga dengan bantuan daripada Allah, datangnya taufan menghancurkan kemah-kemah mereka, makanan mereka, bahkan kuda-kuda unta-unta mereka banyak yang mati kerana kelaparan. Jadi setelah selesai daripada peperangan Khandaq ini, maka Nabi pun pulang ke Madinah dan membuka pakaian perangnya. Ketika itu turun Jibril alaihissalam menegur baginda tentang perbuatan yang telah Nabi lakukan, iaitu Nabi meletak senjata dan membuka pakaian. Maka Jibril kata, demi Allah kami tidak akan meletakkannya, keluarlah engkau kepada mereka. Jadi maknanya Jibril bagi satu gambaran supaya Nabi jangan letakkan senjata dan jangan buka lagi baju perang, melainkan pergi menyerang. Nabi kata ke mana? Maka Jibril kata ke perkampungan Quraizah. Maka Nabi pun memanggil seluruh tentera-tentera Islam untuk bergegas ke Bani Quraizah, sehingga kan Nabi kata jangan ada di antara mereka yang solat asar melainkan di perkampungan Bani Quraizah. Maka para sahabat pun terus bergegas dan berlakulah pengempungan terhadap kawasan kota Bani Quraizah yang berada di selatan kota Madinah. Dan pengempungan ini berlaku selama 25 hari. Ada yang mengatakan, riwayat mengatakan 16 hari. Jadi setelah 25 hari, sudah pastilah dari segi bekalan makanan, kelengkapan hidup dan sebagainya akan menyebabkan mereka kehabisan. Macam kita lah duduk dalam MCO ni pun dalam 2-3 hari kalau tak keluar pun rasa resah dah kita. Jadi ini kan pula dalam masa hampir sebulan
sudah pastilah mereka akan kehabisan makanan dan terpaksa meminta bantuan luar. Dan akhir sekali Bani Quraizah menyerah diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan selepas itulah Nabi meminta kepada mereka siapakah yang mereka inginkan untuk menjatuhkan hukuman terhadap mereka. Jadi mereka teringat kepada kabilah Aus yang merupakan sekutu baik mereka. Maka Aus ni yang bersama dengan Rasulullah, maka Rasulullah pun memanggil pemimpinnya iaitu namanya Sa'ad bin Mu'az untuk tahkim, memberi hukum ataupun menjatuhkan hukuman terhadap Bani Quraizah ni. Maka Sa'ad bin Mu'az ni pun menghukum mereka dengan dibunuhnya semua yang dah berumur, berakil balik, manakala yang perempuan-perempuan ditawan. Maka Nabi amat bersetuju dan redha terhadap keputusan yang dibuat oleh Sa'ad bin Mu'az itu. Baik, jadi tuan-tuan dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sambung di dalam apakah pengajaran dan i'tibar yang dapat kita dapat daripada sejarah dan sirah peperangan, pengepungan terhadap Bani Quraizah ini. Jadi dia tidak kepada peperangan bersemuka, dia lebih kepada peperangan secara mengepung dan tidak berlaku pertumpahan darah di antara tentera Islam dengan tentera Bani Quraizah kerana mereka menyerah kalah. Jadi bila berlakunya penyerahan ini, maka sebenarnya kalau kita lihat satu sudut, Allah nak membersihkan bumi Madinah daripada orang-orang Yahudi dan kelicikan dan kekotoran perangai mereka. Maka selepas daripada itulah Madinah ni bersih daripada Yahudi. Kebanyakan mereka yang lain yang ada sakit baki berkampung di Khaybar. Jadi sebab itulah selepas daripada kemudian harinya tuan-tuan, kita akan berbicara pula tentang peperangan Khaybar, yang mana Nabi memerangi mereka yang bilangan mereka lebih kurang dalam 14,000 di sana. Baik, kita tengok yang pertama yang dapat kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada peristiwa perang Quraizah ini. Yang pertama, harus memerangi mereka yang mengkhianati perjanjian. Imam Muslim rahimahullah ta'ala menjadikan dalil bahawa peperangan terhadap Bani Quraizah ini menunjukkan hukum adanya perjanjian keselamatan di antara kaum muslimin dengan bangsa-bangsa lain. Ikatan perjanjian ini pula mestilah dihormati oleh setiap Muslim selagi bangsa lain tidak mencabuli perjanjian sulh ataupun keamanan umum. Namun demikian, jika perjanjian ataupun keselamatan dicabuli, maka urusan tindakan seterusnya terserah kepada kaum masyarakat muslimin untuk menentukannya. Jadi ini ditambahkan sebagai perjanjian damai, perjanjian gencatan senjata, perjanjian yang dinamakan juga sebagai Allahumma salli Muhammad, perjanjian Madinah. Setelah Nabi membentuk kota Madinah dan menjadi pemimpin utama di Madinah, maka Nabi mengadakan perjanjian dengan seluruh kabilah-kabilah yang ada di Madinah dan membaiat Nabi sebagai pemimpin utama di kota Madinah. Dan dalam perjanjian itu Nabi dan para pemimpin-pemimpin kaum termasuklah Yahudi bersetuju untuk mempertahankan Madinah dan mempertahankan sesama kabilah-kabilah yang membentuk kerajaan di Madinah, dan mereka tidak boleh berpaling tadah ataupun mengkhianatinya. Jadi perjanjian itu berlangsung. Tiba-tiba bila berlakunya peperangan Khandaq, dilihatnya bangsa, dan ketika itu telah bangsa Quraisy ni telah dipengaruhi oleh seorang pemimpin Yahudi daripada Khaybar, Ka'ab bin Asad. Jadi Ka'ab ni lah yang menjadi penitali baru ataupun provokasi lah
yang telah mencetuskan perang Khandaq awal-awal dulu. Jadi Sa'ad bin Asad ni lah, Ka'ab bin Asad ni lah yang pergi kepada pemimpin Quraisy, Abu Sufyan, yang pergi kepada Bani Ghatfan, Bani Sulaim dan sebagainya. Dialah yang menyemarakkan perasaan dendam dan benci kepada kaum muslimin, dan dia juga dapat mempengaruhi Bani Quraizah untuk berpaling tadah dan mengkhianati perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ni dalam perang Khandaq bergabung dengan tentera Ahzab. Jadi bayangkanlah tuan-tuan, di utara, di depan ada tentera Ahzab, dan di belakang pula ada Bani Quraizah yang nak menghancurkan Islam. Memanglah suasana tu amat getir ketika itu. Jadi peluang ini diambil oleh Bani Quraizah untuk menghancurkan Islam daripada dalam. Jadi Islam tidak boleh menerima hakikat pengkhianatan yang sebenarnya menusuk daripada belakang yang boleh menghancurkan Islam. Maka kerana itulah cepat-cepat Jibril turun untuk mengarahkan Nabi untuk pergi serang Bani Quraizah. Pengkhianat yang begini tidak boleh dibiarkan, kerana mereka akan buat onar yang lebih besar. Maka kerana itulah setelah itu Nabi dan para sahabat pergi mengepung perkampungan Bani Quraizah. Begitu juga kalau orang Islam buat perjanjian-perjanjian, maka mereka tidak boleh nak merosakkan dan mengkhianati perjanjian damai di antaranya. Macam nanti kita akan bincang tentang perjanjian Hudaibiyah. Berlaku gencatan senjata selama 10 tahun. Tetapi tak sampai tak sampai beberapa tahun, 2 tahun lebih kurang macam tu, Nabi pergi menyerang kota Mekah. Kenapa? Kerana Abu Sufyan telah melanggar perjanjian damai itu dengan menyokong satu kabilah yang bersekutu dengannya untuk menyerang sekutu yang telah buat perjanjian dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Yang kedua yang dapat kita ambil intisari daripada peperangan Ghazwah Bani Quraizah ni, harus menyerahkan perbicaraan urusan kaum muslimin dan tugas-tugas mereka kepada pimpinan tertentu. Imam An-Nawawi rahimallahu taala telah menegaskan seharusnya, yakni jawaz, menyerahkan perbicaraan hukum ke atas urusan kaum muslimin dan tugas-tugas penting mereka kepada seorang hakim muslim yang layak, adil dan saleh sebagai tempat rujuk dalam suatu perkara untuk menjatuhkan hukum. Seluruh ulama telah ijma' terhadap perkara Khawarij di mana mereka menolak tahkim ini. Kaedah ini menjadi hujah ke atas mereka. Jadi Khawarij ni kita faham tuan-tuan, bila berlakunya pergelukan masa zaman pemerintahan Sayyidina Ali, maka ada golongan yang mengikut dan menyokong Sayyidina Ali, dipanggil golongan Syiah. Syiah ni maksud asal Syiah ni ialah pengikut dan penyokong. Dan penyokong Amru bin Al-As, iaitu penyokong kepada Muawiyah, dan juga satu lagi yang berkecuali. Berkecuali ni dinamakan Khawarij, yang mana mereka tidak menerima tahkim yang dilaksanakan oleh Sayyidina Ali bersama dengan Muawiyah. Maka mereka ni menjadi musuh terhadap dua-dua kumpulan itulah. Jadi sedangkan tahkim ataupun memberi penghakiman sebenarnya adalah disyarakkan dalam agama. Dalam peperangan ini, setelah Bani Quraizah ni mengaku kalah dan menyerah kalah, maka Rasulullah mengambil seorang hakim yang telah dipersetujui oleh Bani Quraizah sendiri. Quraizah ni dia bagi cadang nama ataupun kabilah Aus kerana dia rasa Aus ni pernah bersekutu dengan dia dulu. Dengan cara demikian mungkin dia dapat meringankan hukuman terhadap mereka. Begitulah sangkaan mereka. Tetapi Nabi memilih hakim yang bijaksana dan saleh yang dihormati di kalangan kaum dia, iaitu Sa'ad bin Mu'az, seorang pemimpin yang dihormati di kalangan kaum dia. Gitu.
Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, ketiga, syarak mengharuskan ijtihad di dalam masalah furu' dan pasti berlaku perselisihan pendapat mengenainya. Sebagaimana telah kami terangkan, para sahabat membuat penafsiran yang berbeza dalam memahami kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak seorang pun akan sembahyang asar kecuali setelah berada di perkampungan Bani Quraizah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dalam hal ini tidak mengecam tindakan mereka. Ini memberi petanda kepada kita mengenai salah satu usul yang agung, iaitu pengakuan secara tidak langsung, iaitu diizinkan adanya perselisihan pendapat di dalam masalah ranting, yakni masalah furu'. Ya, di samping menganggap setiap perselisihan itu ada keuzuran dan diberi pahala. Maknanya biasalah dalam bab ijtihad ni, kalaulah betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Maknanya sama-sama diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab furu' benda ni tidak jadi masalah untuk kita berselisih pendapat. Ya, sebab tu dalam kita ni adanya mazhab. Kenapa? Kerana berselisih dalam mengeluarkan ijtihad kerana kefahaman yang berbeza di dalam nas-nas yang mereka faham. Kalau begitu, benda ini dibiarkan dan dia menjadi ruang lingkup keluasan ya, di dalam Islam. Jangan kita ni bersifat bersifat taklid membuta, ataupun kita kata ta'assub. Ta'assub yang mendalam sehingga kan pandangan daripada mazhab lain kita tak boleh nak terima. Tidak boleh, tuan-tuan. Jadi macam contohlah kita ambil berwuduk. Cara wuduk Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i berbeza dengan mazhab Maliki, mazhab yang lain. Ya, jadi sebab tu dan mazhab kita kalau bersentuhan pula dengan wanita, dengan perempuan, ia membatalkan air wuduk. Dia sebut idza qumtu ila shalah faghsilu wujuhakum, dia kata apabila kamu ni ilal ghaid aw lamastumun nisa, kamu pergi ke tandas nak membuang air besar air kecil, dan juga kamu menyentuh perempuan, maka hendaklah kamu berwuduk. Jadi mengikut zahir nas, mazhab Syafi'i mengatakan bahawa bersentuhan dengan perempuan batal. Manakala mazhab ada sebahagian mazhab dia kata tak batal. Ya, maksudnya dalam ayat tersebut tentang kencing dan berak ataupun buang air besar air kecil ni, itu merupakan hadas kecil. Manakala menyentuh perempuan dalam masuk di situ ialah merupakan majas, dia membawa makna kepada hadas besar. Jadi mereka memahamkan sentuh perempuan dalam ayat tu bukan sentuh kulit gitu je, tapi maksud situ persetubuhan. Jadi mereka memahamkan bahawa sentuh perempuan tidak batalkan sembahyang. Banyak lagi lah dalil-dalil yang mereka bawa ketika mana Nabi salat, Nabi angkat kaki Aisyah. Dan satu lagi mereka buat dalil ketika mana Nabi keluar nak pergi sembahyang, Nabi kucup kucup Aisyah, kemudian Rasulullah tak berwuduk terus sembahyang. Maka mereka berpegang dengan berwuduk ataupun sentuh perempuan tidak batalkan wuduk. Itu satu tafsiran daripada mazhab Hanafi, ya, Maliki dan sebagainya. Manakala mazhab Syafi'i dia mengambil pada zahir nas, mengatakan tentang ataupun yang kata yang Nabi pegang kaki Aisyah tu, dia berdasarkan anggapannya ada berlapis, sebab berlakunya Nabi solat itu pada musim sejuk. Sudah pastilah Aisyah ni memakai kain dan sebagainya. Jadi tafsirannya begitu. Tak apalah. Walau macam mana pun dalam bila kita dalam keadaan yang rumit, ya, kita tak ada masalah untuk menggunakan mazhab-mazhab ini ketika kita pergi ke Mekah nak tawaf dan sebagainya. Sudah pastilah akan bersentuhan dengan perempuan. Maka di sana kita boleh mengambil pandangan-pandangan yang
terpencil. Dalam mazhab Syafi'i sendiri pun ada mazhab terpencil yang agak rendah sikit, itu dia punya martabat dia, maka dibenarkan boleh bersentuhan, tapi dengan cara kita berwuduk sebagaimana mazhab Imam pada Hanafi, membasuh kepala dan keseluruhan kepala dan sebagainya. Jadi begitu juga dalam bab solat Jumaat, betul tak? Mazhab Imam Syafi'i meletakkan syarat solat Jumaat ni 40 orang. Tetapi oleh kerana sekarang kita dilanda oleh COVID-19 dan berlakunya lockdown, maka masjid-masjid tidak dibenarkan untuk berkumpul ramai. Hari ini dibenarkan 6 orang. Walau macam mana pun, Jabatan Mufti telah mengeluarkan fatwa ijtihad mengatakan boleh dilaksanakan solat Jumaat walaupun dengan 6 orang berdasarkan mengambil pandangan-pandangan mazhab yang lain. Sebab mazhab yang lain mengatakan solat Jumaat tidak ditentukan had bilangan, Rasulullah tidak tentu. Apabila asalkan dia ni berjemaah. Berjemaah ni maknanya lebih daripada seorang dah kira berjemaah dah. 2, 3, 4, 5 dah dibenarkan. Sebab dalam riwayat yang dinyatakan, ada pernah Nabi solat Jumaat lebih kurang dalam belasan orang. Ketika itu yang dalam surah Jumaat tu, fas'au ila zikrillah wa iza nudiya lis-salah, apabila kamu disuruh kepada salat, maka di bawah tu disebut dilalaikan dengan jual beli dan sebagainya. Ketika mana Rasulullah nak solat tu, ada sebahagian sahabat-sahabat ni keluar pergi ke pasar, sebab masa tu ada orang buat jualan potongan harga dan sebagainya. Maka tinggallah baki yang tak ramai, belasan. Maka Nabi tetap menunaikan solat Jumaat. Jadi ini menunjukkan bahawa sebahagian ulama mengatakan bilangan Jumaat tidak ditentukan berapa. Dan Imam Syafi'i ataupun mazhab Syafi'i meletakkan 40 sebab mengambil satu riwayat ketika dia meriwayatkan hadis itu, jemaah ketika itu 40 orang. Dia tidak merujuk kepada ucapan Nabi, tapi merujuk kepada bilangan yang hadir. Jadi kalau begitu, hak tadi Nabi sembahyang belasan, yang ni pula 40. Jadi dia mengambil dengan bilangan itu, dia tidak melihat kepada maksud, kepada sebenarnya yang apa. Jadi mazhab yang lain dia kira asalkan dia berjemaah, tak kiralah berapa. Jadi kita walaupun mazhab Syafi'i, oleh kerana dalam keadaan yang darurah yang begini, maka kita mengambil pandangan mazhab yang lain, iaitu berdasarkan kepada makna jamaah, tidak berdasarkan pada bilangan 40 orang. Sebab tu kita boleh melakukan solat Jumaat walaupun 6 orang, 5 orang dan sebagainya. Jadi ini dalam bab furu'. Bab furu' ni diberikan kelonggaran yang besar untuk kita berikhtilaf, diberi rahmat dan dibenarkan. Jadi sebab tu kita ni jangan terlalu taksub dalam satu-satu urusan ataupun satu-satu perkara, kerana perbicaraan ijtihad tu terlalu luas. Gitu cuma ini dikata dalam masalah furu'. Tapi dalam masalah bab akidah, dalam bab hukum yang telah qat'i, maka lebih-lebih lagi dalam masalah akidah lah. Dalam bab akidah, maka dia tidak boleh berlakunya khilaf. Tidak berlakunya zan. Dia kena adalah satu perkara yang sabit, yang jelas. Sebab tu dalam bab akidah kita tak pernah dengar lah berlakunya pandangan-pandangan yang berbeza-beza. Kata Allah ini esa, semuanya esa. Tidak kata ada pandangan katakan Allah ni 2, 3, tidak ada. Sebab dalam bab akidah tidak ada boleh kita nak berkhilaf di dalamnya, sebab dia adalah masalah konkret. Tapi masalah furu', cabang, dia ada satu perkara yang diberi keluasan. Diberi keluasan. Kemudian kita tengok tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keempat, iaitu pengakuan orang-orang Yahudi dengan mengenai kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun
Saudara lihat melalui perbualan Ka'ab bin Asad dengan rakan-rakan Yahudinya. Dalam perbualan itu mereka memperlihatkan keyakinan mereka terhadap kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sendiri mempunyai pengetahuan yang lengkap berdasarkan keterangan mereka perolehi daripada kitab Taurah mengenai diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta tanda-tandanya dan kebangkitannya. Namun demikian didorong oleh semangat menghambakan diri kepada asabiyah dan kesombongan menyebabkan mereka menjadi kufur seperti mana yang telah terjadi ke atas ramai manusia yang berpura-pura tidak beriman dan tidak faham. Ini merupakan dalil-dalil syar'i bahawa Islam itu tegak dengan akidah pegangan dan hukum hakamnya yang umum, ya, sebagai agama fitrah manusia yang suci. Islam dan akidahnya secucuk dengan tuntutan akal. Ya, Islam dan perundangan serta hukum hakamnya secucuk dengan keperluan manusia dan kehendaknya. Tidak ada seorang pun yang berakal setelah mendengar tentang Islam kemudian dia mengkaji dan mempelajarinya lalu dia ingkar dengan Islam. Ya, perkara ini berlaku atas dua kemungkinan. Pertama, sama ada seseorang itu tidak pernah mendengar khabar langsung mengenai Islam, atau kalau ia mendengar pun merupakan satu pengkhabaran yang batil ataupun tidak betul. Jadi tuan-tuan, kalau orang tu dia betul-betul dengan niat yang ikhlas mengkaji Islam, maka dia akan menjumpai hidayah di dalam Islam. Sebab tu hari ni ramai, ya, kita tengok player-player international, pemain bola, banyak yang kebanyakannya banyak yang dah Islam. Kita tengok juga di Rusia, ya, kebanjiran ataupun ramainya muda-mudi sekarang yang peluk Islam kerana mereka mengkaji Islam. Begitu juga di Jepun, ya, begitu juga di Amerika, di Eropah, ya, sampaikan di Britain, masjid-masjid gereja-gereja dijual dan kebanyakannya dibeli oleh orang Islam untuk di convert kepada masjid-masjid. Gitu. Jadi menggambarkan tentang kemarahan pengaruh Islam disebabkan kebenaran daripada Islam. Cuma orang tu dia tolak juga Islam. Tolak Islam tu bukan kerana bukan makna tiada kebenaran, tetapi kerana mungkin mereka ni dia panggil sebagai salah faham terhadap Islam kerana mereka mendapat kefahaman Islam tu melalui orientalis ataupun musuh-musuh Islam. Tak macam di Amerika dan sebagainya, mereka sentiasa mensajikan di dalam televisyen mereka tentang keganasan, tentang jahatnya umat Islam. Hari-hari mereka momokkan fobia, Islamofobia ke dalam pemikiran rakyat-rakyat mereka, maka menyebabkan mereka memandang sinis, mereka memandang dengan pandangan tidak betul terhadap kaum Islam. Sebab tu banyak berlaku boni di Australia, di mana di luar negara yang membunuh umat Islam tanpa kebenaran, ya. Jadi inilah kerana salah faham yang mereka dapat daripada pemahaman Islam. Itu penolakan yang pertama, kerana mereka mendapat daripada sumber yang tidak betul. Yang kedua, ia mengenal hakikat Islam dan mengetahui isi kandungan Islam, tapi ia menolak kebenaran Islam kerana dendam, kesumat dan hasad dengki yang mencengkam dan bersarang di hati kaum muslimin, ataupun kerana muslihat tujuannya, atau kerana takutkan hawa nafsunya yang tidak dapat menikmati keinginan rendahnya. Macam kaum Yahudi, dia kenal Islam, ya, dan dia memahami Islam itu. Bahkan dia tahu masa kedatangan Rasulullah, dia boleh kenal Nabi ni berdasarkan kepada kriteria yang telah mereka selidiki di dalam kitab Taurat mereka. Mereka boleh tahu. Tetapi setelah Nabi ni dibangkitkan, mereka lah menjadi penentang kepada Islam. Kenapa? Sedangkan mereka ada ilmu terhadap Islam sendiri. Kerana dengki. Ya, Yahudi ni bukan kata pada Nabi Muhammad jadi dia lawan. Kepada Nabi dia sendiri pun dia lawan. Ada ketika mana zaman Nabi Musa, zaman Nabi Harun, ya, Nabi Harun, Nabi Musa ni dua nabi kepada mereka. Tu pun mereka ni kufur, ya, mengambil Samiri sebagai sembahan mereka.
Sehingga kan ketika mana Nabi Musa bermunajat, mereka ni menyembah anak sapi yang dibuat daripada emas. Jadi inilah golongan Yahudi. Bahkan diceritakan Yahudi ni banyak membunuh nabi-nabi dan rasul-rasul di kalangan mereka. Jahatnya Yahudi ni bukan kata pada Nabi Muhammad saja, pada nabi di kalangan mereka sendiri pun mereka kufuri dan mereka bunuh. Jadi penentangan mereka pada Islam bukan kerana tidak ada kebenaran, tetapi kerana dendam kesumat dan juga kerana hawa nafsu mereka yang mereka ni tidak mau diikat dengan agama. Gitu. Kemudian yang kelima, kita ambil iktibar dan pengajaran. Yang kelima apa dia? Hukum bangun daripada duduk bagi menghormati orang yang baru tiba. Ni nak ceritakan di saat pemimpin kabilah Aus ni dia datang, yang Nabi latih seorang daripadanya menjadi hakim, iaitu Sa'ad bin Mu'az. Bila Sa'ad bin Mu'az datang dengan kuda dia, maka Nabi mengarahkan para Ansar untuk bangun, memberi hormat kepada ketua mereka. Maka kenapa? Kerana kemuliaan Sa'ad yang telah diangkat oleh Rasulullah sebagai hakim, dan juga dia merupakan ketua kabilah kaum Aus ketika itu. Maka Nabi mengajak kaum muslimin supaya bangun untuk memberi memberi penghormatan kepada Sa'ad bin Mu'az. Jadi apakah hukum dia? Jadi di sini sebut hukum bangun daripada duduk bagi menghormati orang yang baru tiba. Rasulullah SAW telah menyuruh kaum Ansar bangun ketika melihat Sa'ad bin Mu'az menuju ke arah mereka dengan menunggang kenderaannya. Tindakannya itu adalah sebagai menghormatinya kerana ucapan baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan demikian. Nabi sebut apa? Bangunlah untuk pemimpin dan kepala, yakni ketua kamu. Para ulama telah sepakat bahawa peristiwa ini dan lainnya menjadi alasan bahawa Islam mensyarakkan, yakni membolehkan dan menyuruh memuliakan para salihin dan para ulama. Malah mereka disuruh bangun daripada tempat duduk bagi menghormati di tempat dan suasana yang menuntut mereka berbuat demikian. Jadi perkara bangun menghormati orang yang mulia, pemimpin, orang-orang yang dihormati di kalangan masyarakat, maka dia merupakan satu ajaran yang baik. Macam kita lah, kalau dalam majlis-majlis tiba-tiba kedatangan div, biasanya pengurusi MC akan diumumkan kedatangan yang berhormat, yang amat berhormat, kedatangan yang berbahagia, contoh lah. Maka biasanya kita bangun memberi hormat kepadanya. Jadi itu adalah suatu orang kata akhlak untuk memuliakan tetamu, memuliakan div ataupun VVIP yang dijemput. Gitu. Jadi banyaklah hadis-hadis yang lain yang mengharuskan untuk kita bangun dan memberi mulia. Contohnya tuan guru, syekh-syekh yang kita jemput, ustaz-ustaz yang datang mengajar dan sebagainya. Kita bangun memberi penghormatan, itu adalah satu akhlak yang mulia, yang mana bukan merupakan suatu sarana daripada hak milik tu, kepada yang dihormati tu. Bukan merupakan gesaan dia, tapi masyarakat sendiri yang sebagai suatu kemuliaan akhlak mereka bangun. Ada satu hadis mengatakan, sesiapa yang suka manusia menghormatinya, maka terimalah tempatnya di dalam api neraka. Maknanya dia sendiri yang menyuruh orang bangun untuk hormatkan dia. Bahkan kalau orang tak sebut nama dia, tak hormatkan dia, dia tak akan datang. Jadi inilah yang dikatakan oleh hadis, mengatakan siapa yang beria-ria menyuruh orang lain bangun menghormati dia, maka ini dalam hadis kata dia menempa tempatnya di dalam neraka. Gitu ya. Dan yang dibenarkan ni ialah kita bangun memberi hormat, dan setelah tetamu kita duduk, maka kita duduk. Itu yang dibenarkan begitu. Dan yang tidak digalakkan ataupun dibenarkan, kita bangun bagi hormat kat dia, kemudian dia duduk dan kita tetap berdiri sampai habis. Itu suatu perkara yang amat orang kata tidak munasabah lah, yang boleh menzalimi orang lain. Dan banyak benda ni juga berlaku kepada pimpinan-pimpinan besar. Bila ketua negara dan sebagainya berucap, akan ada orang
yang itu yang akan berdiri di belakangnya, ataupun masyayikh tarikat tertentu bila datang tuan guru mereka bangun dan mereka tak duduk-duduk sebagai tanda menghormati, mengagungkan tuan guru. Maka perbuatan yang macam ini tidak disyarakkan dalam Islam dan tidak digalakkan, sebab boleh membawa kepada mendewa-dewakan sehingga kan boleh menyusah-nyusahkan orang. Dan ada sampai merangkak-rangkak depan tuan guru kerana nak menyatakan tentang kemuliaan kepada guru-guru mereka. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keenam, kelebihan Sa'ad bin Mu'az. Saudara akan melihat sepanjang pembacaan saudara terhadap peperangan ini adalah daripada kelebihan agung Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Pertama sekali saudara melihat kebenaran Rasulullah memilih Sayyidina Sa'ad untuk menjatuhkan hukuman ke atas Bani Quraizah mengikut persetujuan daripada mereka juga. Sebarang sikap daripada Sa'ad adalah sikap yang dipercayai oleh Rasulullah SAW dan disokongnya. Yang pertama, maksudnya Nabi memilih orang yang betul dalam menetapkan tahkim ataupun hukuman terhadap kaum Quraizah. Jadi sebagai seorang pemimpin besar, kita juga perlu menilai seseorang yang kita nak pilih untuk mewakilkan terhadapnya. Jadi tidak boleh kita pilih sembrono atau orang kata berdasarkan kepada kronism, berdasarkan kepada kerabat dan sebagainya, tetapi kita berdasarkan kepada dia punya dia panggil kelebihan ataupun keupayaan dan juga ketokohan dia. Jadi pilihan Rasulullah adalah tepat. Apa yang Rasulullah pilih memangnya suatu perkara yang tepat. Maka begitulah kita bila nak memilih wakil memilih untuk menjadi mereka yang memegang amanah kepada sesuatu institusi, maka kita kena calonkan mereka yang selayak-layaknya. Dari sudut kematangan, dari sudut ilmu, daripada sudut siqah, dari sudut akhlak. Semua ini akan menjadi perkara yang diutamakan. Kemudian yang kedua ialah perintah Rasulullah kepada Al-Ansar supaya sekalian mereka bangun menghormati Sa'ad sebagai ketua mereka. Sebaik beliau tiba di hadapan mereka, ini adalah kelebihan agung Sa'ad kerana perintah bangun ini datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya pembicaraan tentang ini terlalu panjang. Salah satunya disebut di sini ialah tentang ucapan daripada Sa'ad bin Mu'az ni. Ucapan dia cukup hebat, sehingga kan ucapannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya dia sebut dalam, saya ringkaskan dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma fa inni azunnu annaka qad wada'tal harba bainana wa bainahum. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya, ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menyangka bahawa engkau telah menamatkan peperangan di antara kami dan mereka, yakni Quraisy dan musyrikin. Maka sekiranya engkau tamatkan peperangan itu, maka cetuskanlah lukaku ini dan biarlah daku mati di sini, di sini kerananya. Jadi Sa'ad ni, bin Mu'az ni, dia mengikuti peperangan Khandaq. Dalam peperangan Khandaq, dia terkena panah, yang mengenai dekat dengan leher dia. Jadi ketika itu dia berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala sihatkan dia. Memang dia dah hampir sihat dah. Kemudian dia telah diberi amanah oleh Rasulullah. Dia pergi ke perkampungan tadi untuk memberi hukum. Setelah daripada itu, dia duduk di tempat perkemahan itu. Dia berdoa lagi supaya dia kata, kalaulah Allah telah menangguhkan dan telah menamatkan peperangan di antara Islam dengan kaum Quraisy atau musyrikin, maka dia kata supaya Allah Ta'ala pecahkan balik luka yang dia alami itu dan biar dia mati daripada kesan peperangan Khandaq tu. Maknanya dia suka mati
kerana kesan daripada peperangan mati syahid lah, lebih kurang maksudnya begitu. Ya, cetuskan luka itu dan biarlah daku mati di sini kerananya. Ya, jadi doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika mana saat Muaz ni tidur, lukanya itu telah pecah, kemudian menyebabkan dia meninggal. Ya, meninggal di dalam kemah tempat dia berehat itu. Dan selepas daripada itu, memang tidak berlaku dah peperangan antara kaum Islam dengan kaum Quraisy. Tidak berlaku dah. Ya, ketika mana ni tahun kelima, kemudian Rasulullah dapat mimpi tahun yang ke-6, 7, ya, untuk pergi buat umrah, maka berlakunya dipanggil sebagai perjanjian Hudaybiyah. Tidak berlaku peperangan juga. Ya, setelah daripada itu berlaku pengkhianatan Sufyan, kaum Quraisy. Tidak juga berlaku peperangan, tapi dia berlaku pengkhianatan kerana dia menyokong kepada kabilah yang bersekutu dengannya. Maka Nabi pergi menyerang kota Mekah, berlakunya Fathul Mekah. Di sana pun tidak berlaku pertumpahan darah, kerana benarnya doa Sa'ad bin Mu'az ni. Jadi selepas itu berlakulah pembukaan kota Mekah. Ya, kota Mekah maksudnya tidak berlaku dah peperangan dengan Quraisy, gitu. Jadi akhir sekali tuan-tuan dirahmati Allah, akhir sekali kisah Sa'ad ini dengan segala suasana persekitarannya seperti yang telah kita sebutkan, mengingatkan kembali kepada sadara apa yang telah ditegaskan dahulu, iaitu peperangan pertahanan di dalam Islam ini tidak lebih daripada satu marhalah dakwah yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sesi peperangan yang berlaku ini sebenarnya adalah satu uslub dakwah. Adalah cara untuk menyampaikan Islam. Kerana orang-orang yang menentang Islam, dia rasa sombong, angkuh dan rasa kuat, maka dia cuba untuk menghancurkan Islam. Maka melalui proses peperangan ini juga mereka lihat bagaimana tentera Islam yang sedikit dapat menang, ya, dan juga mempunyai disiplin, mempunyai kehormatan diri, mempunyai pemimpin yang hebat. Maka di sana membuka mata-mata mereka untuk menerima Islam. Ya, sebab dan begitu juga dilakukan terhadap tawanan-tawanan perang dengan cara yang cukup hormat, dengan cukup kemanusiaan, tidak didera, tidak dizalimi. Ya, di sana memperlihatkan tentang nilai akhlak yang tinggi kaum muslimin, kerana peperangan bagi mereka bukanlah menzalimi, tetapi peperangan adalah untuk melepaskan diri mereka daripada daripada musuh, daripada kejahatan pihak lawan dan sebagainya. Kemudian dia kata kemudian disusuli dengan marhalah seruan manusia sejagat kepada agama Islam. Selepas daripada pembukaan kota Mekah, ya, Nabi kata selepas daripada balik daripada Ahzab, ya, Quraisy tidak akan menyerang kita, kita pula yang akan menyerang mereka. Jadi penyerangan umat Islam terhadap kaum yang lain selepas daripada Ahzab, ya, ini merupakan marhalah seruan manusia kepada Islam. Maksudnya berlakunya pembukaan kota-kota negara-negara, contohnya Parsi, Rom dan sebagainya. Di sana, ya, bukan nak menjarah, tetapi nak membebaskan mereka daripada ideologi-ideologi yang tidak benar, ya, supaya mereka dapat menerima kedamaian, keadilan dan juga Islam itu sendiri. Maka disebut segala bentuk pegangan mereka dan izm tidak diterima selain daripada Islam. Jadi mahalah penyerangan umat Islam terhadap mereka itu merupakan supaya menyebarkan Islam, ya, dan meletakkan kedudukan yang benar terhadap neraca yang sebelumnya, ya. Demikian juga terhadap kaum ahli kitab. Mereka ini pun tidak boleh diterima kecuali setelah masuk ataupun tunduk kepada hukuman yang umum itu. Ya, malah Islam membenarkan melakukan tindakan perang terhadap sesiapa sahaja yang menentang perkembangan agama ini, selagi tindakan ini harus dan setelah usaha dan jalan-jalan dakwah lain secara aman sudah tidak ada lagi. Ya, kalau kita dah bagi utusan, dah bagi dakwah, tak nak terima, maka jalan terakhirnya ialah dengan berlakunya peperangan.
Sebenarnya apa yang dikatakan peperangan mempertahankan diri sebagaimana yang disebut oleh sesetengah sarjana dan pengkaji selepas tersempurnanya pemerintahan Islam sehubungan dengan jihad dan dakwah adalah satu pengertian dan takrif yang tak bererti. Jadi kita pernah dengar tuan-tuan ya, peperangan dalam Islam ni hanyalah semata-mata defensif, hanyalah semata-mata mempertahankan diri. Jadi ditolak oleh penulis ni, dia kata itu tidak benar. Sebab Nabi sebut tadi lepas azab, kitalah pula, giliran kita pula yang menyerah. Ya, maknanya peperangan dalam Islam bukan semata-mata mempertahankan diri. Ya, jadi dia kata kalau tidak, apa artinya pula Rasulullah SAW menyebut tetapi kamulah pula yang akan menyerang mereka. Ya, maknanya peperangan dalam Islam pertama kita boleh simpulkan adalah untuk mempertahankan diri, dan yang kedua adalah untuk menyebarkan dakwah dan seruan Islam. Ya, menyebar dan maksudnya menyelamatkan manusia daripada kejahilan, daripada adian, ya, pegangan, fahaman-fahaman yang jahil, fahaman-fahaman yang rosak kepada keadilan Islam. Itu maksudnya peperangan dalam Islam lebih luas daripada makna mempertahankan diri, iaitu ialah dengan dakwah. Maka sebab itulah tuan-tuan, kita sebagai umat Islam yang dipanggil sebagai duta-duta Islam, peranan kita juga ialah bukan saja mempertahankan Islam, bahkan pada masa sama kita juga kena menjadi da'i ilallah. Ya, sebab itu dalam hidup kita kena ada 4 perkara penting. Yang pertama ialah dakwah, yang kedua ialah ta'lim, yang ketiga adalah ibadah, dan yang keempat adalah khidmat. Yang pertama kena ada dakwah. Kita kena jadi da'i dan mendakwahkan Islam, sebab dia merupakan jalan Rasulullah para sahabat. Ya. Kemudian yang kedua ialah ta'lim. Kita kena sentiasa menambah ilmu kita sehari ke sehari, ya, untuk kita dapat manfaat daripada ilmu-ilmu yang banyak dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga, setelah ada ilmu, maka menjadi kewajipan pada kita untuk amalkan dengan melalui ibadah-ibadah, ya, yang telah ditentukan. Kemudian khidmat, iaitu maknanya kita senantiasa memberi kemanfaatan kepada manusia dengan duit, dengan pertolongan, dengan apa sahaja yang boleh mendatangkan manfaat sesama manusia, insya-Allah. Jadi itu sahaja. Habislah tajuk ini dan habislah khatam untuk jilid yang kedua fiqh sirah. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan akan datang pada fiqh sirah jilid yang ketiga, insya-Allah biiznillah. Jadi sampai di sini, mudah-mudahan mendapat manfaat bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa hasyurna bil iman wa adkhilnal jannata ma'al iman. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Allahumma kshif 'annal bala wal waba wal fahsya ma la yakshifu ahadun ghairuk. Allahumma ya dafi'al bala idfa 'anna hadzal waba wal bala wal marad wal shada'id wal mihad bil lutfika ya latif innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu ya karim.